Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang, bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak menyasar untuk merealisasikan matlamat ke arah ekonomi hijau di negeri ini menjelang tahun 2030. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg memberitahu Kerajaan Sarawak kini sedang menuju ke landasan ekonomi berasaskan ekonomi hijau. The Sarawak government has rolled out our post-COVID-19 strategy up to the year 2030. And this period, the game changer is how you take advantage of this extreme climate change. Sarawak is very fortunate. We have renewable energy. We have hydro so far. The next step is because of our abundant water bodies, we are going towards floating solar, making use of our water bodies that will generate energy, renewable energy. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis makan malam ulang tahun ke-60 KKB Engineering Berhad di Kuching pada Jumaat. Jelas beliau ini sekaligus memacu usaha Kerajaan Sarawak ke arah ekonomi hijau. We are converting our water, H2O, into another source of green energy in the form of hydrogen. And we have investment from Korea and Japan. Now it's Korea first, where we are going to produce commercial hydrogen by the year 2027, initially with 100,000 tons. And 10,000 tons will be retained for our domestic use. In other words, we are going for green economy. Turut hadir dalam majlis itu ialah Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julahi Narawi, Pengasas dan Pengerusi KKB Datuk Seri Kok Kak Beng, Ketua Pegawai Eksekutif KKB Kok Pok Tong dan ahli lembaga KKB. Seterusnya, Kerajaan Sarawak mengharapkan Kerajaan Persekutuan untuk mempertimbangkan pemberian dana yang lebih besar dalam pembentangan Belanjawan 2023 kelak. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amawan Tengah Ali Hassan berkata masih banyak lagi projek pembangunan yang perlu dilakukan di Sarawak, terutama sekali projek infrastruktur, program-program berbentuk ekonomi, infrastruktur pendidikan, kesihatan dan banyak lagi. Yang penting ialah kita mengharapkan bahawa Kerajaan Persekutuan akan memberi peruntukan yang lebih kepada kita untuk kita nak memperlengkapkan lagi kemudahan-kemudahan kita. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Wisma Sumber Alam di Kuching pada Jumaat. Datuk Amawan Tengah menambah, Sarawak juga mahu mekanisme pelaksanaan sesuatu projek yang diberi peruntukan oleh Kerajaan Persekutuan untuk diperhalusi. Kita mahu mekanisme pelaksanaan projek itu harus diperhalusi supaya apa saja projek yang dilulus untuk dilaksanakan, misalnya untuk tahun depan, peruntukan sudah diberi. Jadi projek itu harus dilaksanakan dalam tempoh itu. Kalaupun tak siap sepenuhnya, tapi ia harus dilaksanakan. Jadi mekanisme dari segi pelaksanaan itu harus diperhalusi. Kalau tidak, ya peruntukan ada, tapi ianya tidak dibelanja. Planning stage lah macam-macam. And then tahun selanjutnya, projek yang sama juga diumumkan. Jadi kita tak mahu macam itu. Kalau kita diberi peruntukan sekian-sekian jumlahnya untuk certain project, dan kita mahu ianya dilaksanakan.
Dan ini memerlukan cara kita melaksanakan itu. Implementation mechanism itu harus diperalusi. Dalam sidang media sama, Dato' Amawan tengah turut maklumkan bahawa Anugerah Usahawan Bumiputera Sarawak AUBS 2022 akan diadakan di Hotel Riverside Majestic Kuching pada 11 November 2022. Beliau berkata anugerah yang diadakan untuk mengiktiraf usahawan-usahawan Bumiputera Sarawak itu, pencalonan untuk anugerah itu kini telah dibuka dan akan ditutup pada 14 Oktober 2022. Objektifnya ialah untuk menggalakkan usaha melahir usahawan Bumiputera yang berjaya, untuk mengiktiraf usahawan-usahawan Bumiputera yang cemerlang melalui ciri keusahawanan, kreativiti, berinovatif, komited dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri Sarawak. Dan ketiganya untuk mengenal pasti dan mengiktiraf usahawan Bumiputera yang benar-benar cemerlang, yang boleh dijadikan model dan tanda aras oleh usahawan-usahawan Bumiputera yang lain. Dato' Amawan Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mitred Sarawak memberitahu anugerah yang akan disampaikan nanti ialah Anugerah Usahawan Bumiputera Cemerlang, Anugerah Usahawan Berjaya dan Anugerah Usahawan Harapan. Ujar beliau lagi, bagi Anugerah Usahawan Bumiputera Cemerlang ia dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu sektor pembangunan hartanah, sektor industri kecil dan sederhana AKS, perusahaan kecil dan sederhana PKS, penghilangan, sektor agro aqua bio dan sektor perkhidmatan termasuk pelancongan, pengangkutan, profesional, makanan dan minuman serta bisnes dalam talian. Manakala bagi Anugerah Usahawan Harapan pula, katanya anugerah akan diberikan kepada usahawan wanita yang berumur 45 tahun ke bawah, usahawan lelaki yang berumur 45 tahun ke bawah dan anugerah usahawan belia pula untuk mereka yang berumur 18 hingga 30 tahun. Dalam pada itu, Dato' Amawan tengah memaklumkan para pemenang bagi 4 kategori Anugerah Usahawan Bumiputera Cemerlang akan layak menerima pinjaman melalui skim pinjaman industri kecil dan sederhana SPIKS yang berjumlah RM250,000. Tambah beliau lagi, para pemenang bagi Anugerah Usahawan Harapan pula akan layak menerima grant yang berjumlah RM20,000 untuk setiap kategori. Laporan berikutnya, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Panjang, Kampung dan Sekolah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kemena menerima grant projek kecil luar bandar MRP dan program penambahbaikan Rumah Rakyat Miskin Sarawak PPRMS. Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom telah menyempurnakan penyerahan bantuan berkenaan yang melibatkan 36 penerima MRP dan 5 penerima PPRMS untuk membantu membiayai aktiviti mereka dengan jumlah keseluruhan RM1.1 juta. Semasa berucap dalam majlis berkenaan pada Khamis, beliau berkata para penerima diingatkan untuk menggunakan dana bantuan itu sebaik mungkin dan memberikan laporan hasil daripada peruntukan yang digunakan kepada Ibu Pejabat Unit Pemantauan Pelaksanaan Negeri. Datuk Seri Dr. Steven Rundi berkata lagi, penyampaian grant itu merupakan kali ketiga dilakukan untuk rakyat di kawasan Dun Kemena dan untuk kali keempat kelak peruntukan kerajaan yang sama juga akan diagihkan kepada rakyat secara adil. Selanjutnya, projek bagi menaik taraf Jalan Kubur Samarakan kini telah siap sepenuhnya. Projek sepanjang 784 meter berkenaan merupakan projek transformasi luar bandar RTP bagi tahun 2021. Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Sikitayai telah turun padang ke lokasi projek pada Khamis untuk memastikan dan melihat sendiri projek yang telah siap dilaksanakan oleh pihak kontraktor itu. Sementara itu, Datuk John Siki juga berkesempatan bagi melakukan lawatan ke Rumah Martin, Sungai Setajau. Ujarnya lawatan itu adalah untuk melihat keperluan projek yang akan dilaksanakan di rumah panjang tersebut. Beralih ke laporan Sukma 2022 di Kuala Lumpur.
Kontingen Sarawak terus memperbaiki kutipan pingatnya sebelum tirai Sukma ke-20 MSN 2022 dilabuhkan dengan mengutip 3 lagi pingat emas, 6 pingat perak dan 11 pingat gangsa pada Jumaat. Acara renang yang menutup tirai di Pusat Akuatik Bukit Jalil pada Jumaat berjaya mengutip 1 lagi pingat emas menerusi perenang sensasinya Hip Wong Wei dalam acara 100 meter kuak lentang lelaki. Manakala pingat perak dimenangi perenang dari Brunei Darussalam Joel Ling Tai Yu dan gangsa dimenangi Lo Zeng Yong dari Melaka. Kejayaan ini membolehkan skuad renang Sarawak mengumpul 5 pingat emas dan masing-masing 8 pingat perak dan gangsa pada edisi Sukma kali ini. Sementara itu, pasangan beregu lelaki Muhammad Aiman Hamdan dan Jimmy Leong Kai Long menceriakan skuad tenis Sarawak apabila merangkul pingat emas selepas menewaskan pasangan dari Selangor Muhammad Nur Iman Muhammad Nur Arifin dan Muhammad Syabil Muhammad Syarudin dengan keputusan 6-2 dan 6-4 di Kompleks Sukan Jalan Duta. Dalam pada itu, pasukan bola tampar lelaki Sarawak yang diletakkan selaku pasukan pilihan dalam edisi Sukma kali ini membuktikan kejagohannya apabila berjaya mengutip pingat emas selepas menewaskan Selangor dengan keputusan 3-2 di Dewan Bola Tampar MBSA Seksyen 4 Shah Alam. Lebih manis lagi apabila pemain bola tampar Sarawak Rajit Ramu telah dipilih sebagai atlet paling bernilai pada Sukma kali ini. Terdahulu, pasukan bola tampar wanita Sarawak memperoleh pingat gangsa selepas mengalahkan pasukan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada Khamis. Sementara itu, sebanyak 6 pingat perak diperolehi kontingen Sarawak menerusi acara bola keranjang 3x3, tinju lelaki welter 63.5 67 kg, tenis beregu campuran dan angkat berat lelaki 96 kg. Pencak silat turut menyumbang 2 perak dalam acara Men's Class 45-50 kg dan Men's Class D 60-65 kg. Seterusnya, kontingen berbasikal dan pelayaran akhirnya menamatkan penantian pungutan pingat selepas berjaya meraih gangsa dalam acara berbasikal Men Downhill 1.5 km dan pelayaran RS One Man. Pencak silat juga muncul penyumbang terbesar pingat gangsa semalam dengan 6 pingat, diikuti renang dengan 3 pingat menerusi kategori 4x100 meter lelaki, 100 meter kuat lentang wanita dan 50 meter gaya bebas wanita. Sarawak berpeluang menambah koleksi pingat emasnya pada hari terakhir apabila turun dalam acara final tinju, pencak silat dan berbasikal cross country Olimpik. Selain itu, acara badminton dan bowling padang juga berpotensi untuk menghadirkan kutipan pingat kepada kontingen Sarawak. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebab Fakta, Salam UKAS.